Tafsir fi Zilalul Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Tafsiran ayat-ayat 67 hingga ayat 74 dari surah Al-Baqarah. Pada akhir pelajaran ini diceritakan kisah lembu yang terperinci dalam bentuk cerita, bukannya semata-mata sentuhan sepintas lalu sahaja seperti kisah yang lain. Kisah lembu ini tidak pernah disebut di dalam surah-surah Makkiyah sebelum ini, dan tidak pula pernah disebut tempat-tempat yang lain. Ia menggambarkan sifat keras hati, degil, enggan menurut perintah, dan berpura-pura membuat alasan-alasan yang menjadi sifat Bani Israel. Dan kenangilah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelihkan seekor lembu betina. Jawab mereka, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Ujar Musa, aku berlindung dengan Allah dari termasuk di dalam golongan orang-orang yang jahil. Kata mereka, mohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apakah dia sebenarnya. Jawab Musa, sesungguhnya Allah tak berfirman bahawa lembu itu seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda, malah pertengahan di antara keduanya. Oleh itu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Mereka berkata lagi, mohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apakah warnanya. Jawab Musa, sesungguhnya Allah telah berfirman bahawa lembu itu ialah lembu yang berwarna kuning tua, yang menyenangkan hati orang-orang yang melihatnya. Mereka berkata lagi, mohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apakah dia sebenarnya, kerana sesungguhnya lembu-lembu itu telah kesamaran kepada kami, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat panduan yang betul. Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk menenggala bumi dan tidak pula untuk menjurus tanaman. Ia tidak cacat dan tidak pula mempunyai sebarang belang. Mereka berkata, sekarang engkau menerangkan sifat-sifat yang sebenar. Lalu mereka menyembelihkan lembu yang dikehendaki itu, dan mereka hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Dan kenangilah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu bertuduh-tuduhan sesama sendiri, dan Allah mahu mengeluarkan rahsia pembunuh yang disembunyikan oleh kamu. Lalu kami berfirman, pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang disembelihkan itu. Demikianlah Allah yang menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berfikir. Ayat-ayat 67 hingga ayat 73 dari surah Al-Baqarah. Dalam kisah yang pendek yang dibentangkan oleh Al-Quran ini terdapat ruang-ruang untuk menungan dari berbagai-bagai sudut, iaitu sudut yang menggambarkan tabiat Bani Israel dan watak-watak mereka yang turun-temurun, sudut yang menggambarkan kudrat Allah, hakikat kebangkitan, hakikat mati dan hidup. Kemudian sudut pengungkapan seni dalam bentangan kisah ini dari awal hingga akhir selaras dengan rangkaian ayat. Kisah lembu. Ciri-ciri utama tabiat dan watak Bani Israel kelihatan begitu jelas di dalam kisah lembu ini, iaitu putusnya hubungan hati mereka dengan mata air yang jernih hening, iaitu keimanan dan kepercayaan kepada Allah.
dan kesediaan untuk mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul. Juga ciri mereka yang enggan menyambut dan mematuhi perintah. Ciri mereka yang berpura-pura mencari alasan dan ciri mereka yang bersenda-senda yang terbit dari hati mereka yang kasar dan lidah yang lancang. Nabi mereka, Musa AS telah menyatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Sebenarnya, pernyataan ini sahaja sudah cukup untuk mereka menerima dan melaksanakan perintah itu. Kerana Nabi mereka ialah pemimpin mereka yang telah menyelamatkan mereka dari azab penindasan Firaun yang amat hina. Dia menyelamatkan mereka dengan rahmat dari Allah, dengan pemeliharaan dan tunjuk ajarnya. Dia juga telah menyatakan kepada mereka bahawa perkara ini bukanlah dari urusan dan bukanlah keluar dari fikirannya. Malah, ia adalah dari urusan Allah yang selama ini. Ia berusaha memimpin mereka supaya mengikut hidayatnya. Apakah jawapan mereka? Jawapan mereka amat kasar dan biadab. Mereka menuduh Nabi mereka yang mulia itu mempermain-mainkan mereka seolah-olah mereka mengharuskan bahawa seseorang yang mengenal Allah, apatah lagi menjadi rasulnya, boleh menggunakan nama Allah dan urusan Allah sebagai bahan senda-gurau dengan orang ramai. Jawab mereka, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Sebagai jawapan atas kebiadaban ini, Musa memohon perlindungan pada Allah dan memulangkan mereka ke jalan adab sopan yang layak dengan Allah yang maha besar dengan cara yang lemah lembut dan dengan menggunakan kata-kata sindiran yang halus. Di samping menjelaskan kepada mereka bahawa sangkaan mereka terhadap beliau adalah tidak layak dilakukan melainkan oleh orang yang tidak mengetahui darjah, besaran dan tidak mengetahui peraturan adab sopan terhadap Allah. Musa berkata, aku berlindung dengan Allah dari termasuk di golongan orang-orang yang jahil. Ayat 67. Sebenarnya bimbingan ini sudah cukup untuk membawa mereka insaf dan kembali kepada Allah dan melaksanakan perintah Nabi mereka. Tetapi itulah tabiat Israel. Ya, memang benar mereka berupaya mendapatkan mana-mana lembu betina dan terus menyembelihkannya untuk menjunjung perintah Allah dan melaksanakan suruhan Rasulnya. Tapi mereka telah dikongkong oleh tabiat suka berlengah-lengah dan berbelit-belit. Dan kerana itu mereka masih bertanya. Kata mereka, mohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apakah dia sebenarnya. Bentuk pertanyaan seperti ini membayangkan mereka masih ragu-ragu bahawa Musa hendak mempermain-mainkan mereka dengan perintah Allah yang disampaikan kepada mereka. Kerana pertama mereka bertanya, mohonlah untuk kami supaya Tuhanmu, seolah-olah Allah itu Tuhan Musa sahaja, bukan Tuhan mereka, dan persoalan ini tidak ada kena-mengena dengan mereka, malah hanya membabitkan Musa dan Tuhannya sahaja. Yang kedua, mereka meminta Musa memohon kepada Tuhannya supaya menerangkan apakah dia sebenarnya. Pertanyaan mereka tentang hakikat lembu, walaupun yang dimaksudkan mereka ialah sifat lembu, merupakan suatu pertanyaan yang bertujuan mengingkar dan mengejek. Apakah dia sebenarnya? Itulah lembu. Allah menerangkan begitu saja awal-awal lagi tanpa menentukan sifatnya. Itulah lembu. Cukuplah begitu saja. Di sini juga Musa sekali lagi mengembalikan mereka ke jalan yang benar dengan memberi jawapan yang berlainan dari cara pertanyaan mereka. Beliau tidak menghadapi mereka dengan mempertikaikan bentuk pertanyaan mereka untuk mengelak dari terlibat dalam perdebatan teknikal dengan mereka. Malah beliau memberi jawapan yang layak diberikan oleh seorang guru pendidik pada orang-orang yang jahil dan menyeleweng, iaitu beliau menjawab dengan menjelaskan sifat-sifat lembu itu. Sesungguhnya
Allah telah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda, malah pertengahan di antara keduanya. Yang ini lembu itu tidak tua dan tidak muda, iaitu pertengahan di antara tua dan muda. Kemudian kenyataan itu diiringi dengan nasihat yang mengandungi perintah yang tegas. Oleh itu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Ayat 68. Nasihat ini memang sudah cukup untuk orang yang mahu cukup. Ia sudah cukup untuk mereka setelah 2 kali mereka dikembalikan ke jalan yang benar oleh Nabi mereka. Dan setelah disindir supaya menunjukkan adab sopan yang selayaknya ketika mengemukakan pertanyaan dan menerima perintah. Sudah cukup bagi mereka bertindak mencari mana-mana lembu yang tidak tua dan tidak muda, iaitu seekor lembu yang di pertengahan untuk melepaskan tanggungjawab mereka. Cukuplah bagi mereka menyembelihkan lembu itu kerana menjunjung perintah Allah dan membebaskan diri mereka dari kesulitan memayah-mayahkan dan menyempit-nyempitkan persoalan. Tetapi Israel tetap Israel. Mereka terus bertanya lagi. Mereka berkata lagi, "Pohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apakah warnanya." Demikianlah mereka berkata, "Pohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan." Mereka terus sahaja menyulitkan persoalan dan menuntut jawapan, dan ini memerlukan diberi jawapan yang terperinci. Jawab Musa, "Sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu ialah lembu yang berwarna kuning tua yang menyenangkan hati orang-orang yang melihat." Ayat 69. Demikianlah mereka menyempit-nyempitkan ruang pilihan ke atas diri mereka sendiri. Dahulu mereka mempunyai pilihan yang luas. Kini mereka diperintah bukan lagi mencari mana-mana lembu betina, malah lembu betina yang pertengahan umurnya, tidak tua dan tidak terlalu muda. Kemudian lembu itu hendaklah berwarna kuning tua. Dan selain dari itu, hendaklah lembu itu tidak kurus dan tidak cacat, menyenangkan hati orang-orang yang melihatnya. Sedangkan kesukaan hati para penuntung tidak akan tercapai, melainkan apabila mereka melihat sifat-sifat yang tangkas, tegar, tegas dan berkilat pada lembu yang dikendaki itu. Inilah kebiasaan tabiat manusia. Mereka tertarik dan senang hati dengan sifat-sifat kecergasan dan kesempurnaan, dan mereka tidak suka dan jijik pada sifat kurus dan cacat. Sikap berlengah-lengah yang telah ditunjukkan mereka itu sepatutnya telah cukup setakat itu sahaja, tetapi mereka masih terus menyulit-nyulitkan persoalan dan memberat-beratkan diri mereka sendiri. Dan akibatnya Allah memberatkan lagi persoalan itu ke atas mereka. Kini sekali lagi mereka kembali bertanya tentang hakikat yang sebenar lembu itu. Mereka berkata lagi, "Pohonlah untuk kami supaya Tuhanmu menjelaskan kepada kami apakah dia sebenarnya." Mereka meminta maaf atas pertanyaan dan pertelingkahan itu dengan sebab perkara itu telah menimbulkan kekeliruan pada mereka. Kerana sesungguhnya lembu itu telah kesamaran kepada kami. Mungkin juga kali ini mereka merasa mereka telah menunjukkan sifat yang degil, lalu mereka berkata, "Dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat panduan yang betul." Ayat 70. Sudah tentu pertanyaan ini akan menambahkan lagi kesulitan dan kepayahan kepada mereka dan menambahkan kesempitan kepada ruang pilihan mereka kerana adanya tambahan sifat-sifat yang baru ke atas lembu yang dikehendaki itu, iaitu sifat-sifat yang dahulunya tidak dikenakan ke atas mereka. Jawab Musa, "Sesungguhnya Allah berfirman bahawa lembu itu ialah seekor lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk menenggala bumi dan tidak pula untuk menjirus tanaman. Ia tidak cacat dan tidak pula mempunyai sebarang belang. Demikianlah lembu yang diperintahkan itu tidak lagi seekor lembu biasa yang di pertengahan umur, berwarna kuning tua dan cergas,
Malah di samping sifat-sifat itu, lembu itu bukanlah pula lembu yang pernah diguna dan dilatih menenggalakan bumi dan menjiruskan tanaman. Dan hendaklah lembu itu mempunyai warna yang bersih, yang tidak dikotori oleh sebarang belang. Di sini sahaja, setelah perkara itu menjadi rumit dan dikenakan syarat-syarat yang banyak, dan setelah ruang pilihan menjadi begitu sempit, barulah mereka berkata. Mereka pun berkata, sekarang barulah engkau menerangkan sifat-sifat yang sebenar. Baru sekarang, seolah-olah keterangan-keterangan yang lepas itu tidak benar belaka. Atau seolah-olah mereka tidak yakin bahawa perintah yang disampaikan kepada mereka itu benar, kecuali baru sekarang ini sahaja. Lalu mereka menyembelihkan lembu yang dikehendaki itu dan mereka hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Ayat 21. Ketika itu, selepas melaksanakan perintah dan menjalankan tugas, Allah mendedahkan tujuan dari perintah itu. Dan kenangilah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu bertuduh-tuduhan sesama sendiri, dan Allah mahu mengeluarkan rahsia pembunuh yang disembunyikan oleh kamu. Lalu kami berfirman, pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang disembelihkan itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berfikir. Ayat 73. Di sini sampailah kita kepada sudut yang kedua dari sudut-sudut kisah ini, iaitu sudut hikmatnya yang menunjukkan kudrat Allah yang Maha Pencipta dan hakikat kebangkitan selepas mati. Juga menunjukkan tabiat mati dan hidup. Di sini penerangan Al-Quran berubah dari bercerita kepada berbicara dan bersemuka. Hikmat dari penyembelihan lembu. Allah telah mendedahkan kepada kaum Musa hikmat dari penyembelihan lembu itu. Mereka telah membunuh seorang dari kaum mereka sendiri, dan setiap puak menolak tuduhan itu dan meletakkannya ke atas puak yang lain. Sedangkan di sana tidak ada seorang saksi pun. Oleh itu, Allah mahu melahirkan kebenaran di atas lidah mangsa yang terbunuh itu sendiri. Dan penyembelihan lembu itu merupakan satu wasilah untuk menghidupkan mangsa yang terbunuh itu dengan memukulnya dengan sebahagian anggota lembu itu. Inilah yang telah berlaku. Lalu si mati itu hidup kembali dan menceritakan sendiri siapakah pembunuhnya yang sebenar, supaya segala kesangsian dan keraguan di sekitar pembunuhannya itu hilang, dan supaya kebenaran itu tegak dan kebatilan itu tumbang dengan dalil-dalil yang amat kuat. Tetapi mengapa dengan wasilah ini, sedangkan Allah berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati tanpa wasilah? Kemudian apakah pula hubungan lembu yang disembelih itu dengan mangsa yang terbunuh yang hidup kembali itu? Mengikut adat Bani Israel, lembu-lembu itu disembelih kerana korban. Di sini, sepotongan anggota dari lembu yang disembelih itu dapat mengembalikan nyawa kepada jasad yang terbunuh itu. Sedangkan anggota itu tidak mempunyai hayat dan kudrat untuk menghidupkan yang mati. Ia hanya merupakan satu wasilah yang zahir yang dapat menunjukkan kudrat Allah kepada mereka, iaitu kudrat yang tidak diketahui manusia bagaimana ia bertindak. Mereka hanya melihat kesan-kesan kudrat sahaja, tetapi tidak mengetahui hakikatnya dan cara ia bekerja. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati. Beginilah caranya Allah menghidupkan yang mati. Kamu melihatnya berlaku, tetapi kamu tidak mengetahui bagaimana ia berlaku. Allah menghidupkan yang mati dengan cara yang mudah seperti ini tanpa sebarang kesulitan dan kesukaran. Jarak di antara tabiat mati dan tabiat hidup adalah satu jarak yang amat jauh yang memeningkan kepala manusia. Tetapi
Di dalam perhitungan ilahi, jarak ini amat kecil. Bagaimana? Ini adalah suatu rahsia yang tiada siapa pun mengetahuinya dan tidak mungkin bagi sesiapa pun mengetahuinya. Memahami hakikat dan kaifiat menghidupkan yang mati di sini merupakan salah satu dari rahsia-rahsia ketuhanan. Tiada jalan untuk mengetahuinya di alam yang fana ini, walaupun akal manusia mampu memahami maksudnya dan mengambil pengejaran darinya. Dan ia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berfikir. Ayat 73. Akhirnya, marilah kita membicarakan tentang keindahan, pengungkapan dan keselarasan dengan susunan ayat. Ketika mula membaca kisah yang pendek ini, kita merasa berada di hadapan cerita majhul yang tidak diketahui tujuan di sebaliknya. Kita tidak mengetahui di permulaan kisah ini mengapa Allah menyuruh Bani Israel menyembelih seekor lembu betina, dan Bani Israel sendiri juga tidak mengetahuinya. Ini adalah bertujuan untuk menguji sejauh mana ketaatan, sambutan dan kepatuhan mereka. Kemudian dialog di antara Musa dan kaumnya dalam tayangan kisah ini berlangsung berturut-turut. Oleh itu, kita tidak melihat dialog itu terputus, merakamkan soal jawab di antara Musa dan kaumnya. Sedangkan mereka setiap kali menuntut beliau bertanya itu dan ini kepada Allah. Lalu beliau memohon penerangan dari Allah dan beliau kembali semula kepada mereka membawa jawapan itu. Tetapi ayat-ayat kisah ini tidak menceritakan bahawa beliau telah memohon pada Allah dan Allah telah memberi jawapannya. Tanpa merakamkan sedemikian memang layak dengan keagungan Allah, kerana keagungannya tidak seharusnya diletak di tengah jalan kedegilan yang dilalui oleh Bani Israel. Kemudian pada penghabisan kisah, kita bersua dengan suatu kejadian yang memeranjatkan bagaimana Bani Israel juga terperanjat dengan kejadian itu, iaitu si mati itu tiba-tiba bangun dan hidup kembali serta boleh bercakap apabila dipukul dengan sepotong anggota lembu yang sembelih itu, iaitu sepotongan anggota yang tidak mempunyai hayat dan bahan hayat. Di sini bertemunya keindahan pengungkapan Al-Quran yang hikmah pembicaraan ayat dalam sebuah kisah yang pendek di antara berbagai-bagai kisah Al-Quran. Sebagai ulasan terhadap pemandangan akhir kisah ini ialah ulasan yang boleh merangsangkan di dalam hati Bani Israel rasa kepekaan, ketakutan dan takwa, juga sebagai ulasan terhadap pemandangan-pemandangan, peristiwa-peristiwa, contoh-contoh, teladan dan pengajaran-pengajaran. Maka datanglah ayat penamat yang bertentangan dengan segala dugaan dan harapan. Kemudian hati kamu tetap keras juga selepas peristiwa itu. Ia keras seperti batu atau lebih keras lagi. Sesungguhnya di antara batu-batu itu ada batu yang mengalir darinya sungai-sungai, dan ada yang pecah mengalirkan mata air, dan ada yang terhumban jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala tindak tanduk yang dilakukan kamu. Ayat 74. Apabila hati mereka dibandingkan dengan batu, tiba-tiba hati mereka lebih kering dan lebih keras lagi dari batu. Batu yang dibandingkan dalam ayat ini ialah batu yang pernah diketahui mereka sebelum ini, kerana mereka telah melihat batu yang mengalirkan 12 mata air, dan mereka juga melihat batu-batu bukit bergegar apabila Allah bertajalli di bukit itu dan Musa rebah pengsan. Tapi hati mereka tidak juga lembut dan tidak juga melahirkan degup takut dan takwa. Hati mereka terus keras, pejal, kering dan kafir. Oleh sebab itulah Al-Quran menyebut ancaman ini kepada mereka.
Allah tidak sekali-kali lalai dari segala tindak tanduk yang dilakukan kamu. Ayat 24. Dengan ayat ini berakhirlah pusingan ini, di mana kita menjelajah bersama Bani Israel, meninjau sejarah mereka yang penuh dengan kekufuran, pendustaan, penyelewengan, kedegilan, tipu daya, kekerasan dan kekeringan hati, penderhakaan dan kefasikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah, ya Razak, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni, ya Qadim, ya Daim, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram.